Salam sejahtera, saya Tun Senang Mencangan merupakan salah seorang pelajar tingkatan 6 atas. Pada hari ini, saya akan berkongsi serba sedikit pengetahuan berkaitan dengan tajuk pembentangan saya iaitu bab retorik. Adik-adik akan mempelajari bab retorik ini di semester 3 nanti. Sebelum itu, jangan lupa untuk kongsikan dan like video pembelajaran ini dan semoga ianya memberikan manfaat kepada adik-adik di luar sana. Konsep retorik ini merupakan salah satu seni pemakaian bahasa untuk mencapaikan idea dengan menarik dan berkesan dalam bentuk ucapan dan tulisan. Retorik ini juga digunakan untuk memujuk, mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Dalam bab retorik ini, anda akan mempelajari 5 jenis retorik dan setiap retorik tersebut mempunyai cirinya yang tersendiri. Antara 5 jenis retorik yang terdapat dalam bab ini seperti retorik pemberian, retorik pemujukan, retorik penghujahan, retorik pendedahan, dan retorik penceritaan. Baiklah, sekarang kita beralih ke bahagian seterusnya iaitu ciri-ciri retorik. Bagi retorik yang pertama iaitu retorik pemujukan. Berikut merupakan ciri-ciri retorik pemujukan. Yang pertama itu mempunyai bahasa yang menarik. Yang kedua melibatkan emosi. Yang ketiga menggunakan kata penguat. Contoh penggunaan retorik pemujukan ini seperti di iklan dan kempen. Seterusnya, retorik penceritaan. Retorik penceritaan ini bersifat imajinatif, mempunyai plot dan mempunyai kebebasan tata bahasa kerana bersifat ekspresi. Contohnya seperti cerpen dan novel. Seterusnya adalah retorik pemberian. Retorik pemberian mempunyai objektif, tepat dan jelas, gambaran realistik, menggunakan bahasa yang jelas dan tersusun, dan mempunyai pendahuluan, huraian dan kesimpulan. Seterusnya kita beralih ke retorik pendedahan. Retorik pendedahan ini mestilah mempunyai huraian objektif, tarifan dan ada contoh. Dan kita haruslah menjelaskan konsep istilah dan hasil pendedahan ini mestilah mempunyai fakta. Contoh penggunaan retorik pendedahan ini seperti kita selalu nampak di kertas kerja, taklimat dan teknik menjawab soalan. Bagi retorik yang terakhir iaitu retorik penghujahan. Retorik penghujahan ini mempunyai pendapat atau usul, bukti yang menyokong, bersetuju dan yakin. Contohnya seperti di dalam perdebatan, forum dan bahas. Baiklah, sekarang saya akan berkongsi contoh-contoh penggunaan setiap retorik. Bagi retorik yang pertama iaitu seperti yang saya katakan tadi, retorik pemberian. Contoh penggunaan retorik pemberian seperti ini. Desaru Resort terletak di pantai Desaru yang menghadap Laut Cina Selatan. Pusat peranginan ini meliputi kawasan seluas 25 ekar dan menempatkan 793 unit suite. Seterusnya, contoh penggunaan retorik pemujukan. Contohnya seperti begini. Inilah satu-satunya peluang anda memiliki telefon bimbit iPhone 12 pada harga yang mampu milik. Kunjungilah pusat pameran kami di Subang Jaya sementara stok masih ada. Bagi retorik yang ketiga itu retorik penghujahan. Contohnya seperti perpaduan merupakan elemen yang penting untuk kesejahteraan dan keamanan sesebuah negara. Sekiranya rakyat tidak bersatu padu, maka negara ini akan mudah dijajahi oleh kuasa asing. Oleh itu, semua rakyat Malaysia perlu mementingkan perpaduan. Retorik yang seterusnya iaitu retorik pendedahan. Pendedahan ini seperti yang saya katakan tadi,
Dia mempunyai huraian adjektif, tarifan dan ada contoh di mana kita akan menjelaskan konsep istilah dan hasilnya mestilah fakta. Contoh penggunaan ayat dia. Penyakit SARS merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh unggas. Penyakit ini mula dikenali di negara China. Penyakit ini merebak melalui sentuhan, pengedaran udara dan haiwan yang telah dijangkiti penyakit tersebut. Berikut merupakan contoh untuk retorik pendedahan. Seterusnya yang terakhir iaitu retorik penceritaan. Ali merupakan anak Nuri Getah. Walaupun keluarganya miskin, namun dia tidak pernah menganggap bahawa kemiskinan boleh menghalangnya daripada mencapai kejayaan dalam peperiksaan STPM. Baiklah, itu saja perkongsian saya pada kali ini. Sebelum saya mengundurkan diri, sama-samalah kita menjaga kesihatan dan mempraktikkan norma baharu dalam kehidupan seharian kita. Duduk di rumah jika tiada urusan penting. Jangan lalai kerana kita masih belum menangani pandemik COVID-19 ini. Jalan terus, jumpa payah, tak ikut kata, salah arah. Coronavirus amat bahaya, mari kita duduk di rumah. Tiada sengketa, tiada marah, ramai teman, gembira hati. Jika kita duduk di rumah, virus jangkitan boleh dihenti. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohon.